Assalamualaikum. Video kali ini Madam nak terangkan tentang Hess Law. Apakah itu Hess Law? Hess Law adalah apabila reaktan jadi produk, nilai entalpi dia tu sama sahaja, tidak kira step dia tu banyak atau sikit. Contohnya reaktan A nak jadi C. Nilai entalpi A kepada produk C adalah entalpi 1. Entalpi 1 ni sama juga nilai dia dengan hasil tambah entalpi 2 dan juga entalpi 3. Entalpi 2 ni adalah A jadi B dulu, B jadi C. So, entalpi 1 sama dengan entalpi 2 tambah entalpi 3. Ada dua kaedah yang melibatkan Hess Law. Kaedah pertama adalah kaedah algebraic method, kaedah tambah tolak darab lah. Dan juga kaedah yang kedua adalah kena lukis energy cycle. Madam akan tunjukkan kedua-dua kaedah. Kita pergi pada example 1. Given the following reaction and their enthalpy change. Kita label equation ini adalah equation 1. Ini 2, 3. Calculate the enthalpy of formation for this reaction. 2C plus hydrogen gas dapat C2H2. Step yang pertama, identify the target equation. Target equation ni adalah equation yang kita nak cari nilai entalpi dia berapa. Jadi, kalau example 1, inilah target equation kita. Equation karbon, 2 mol karbon tambah hydrogen gas dapat C2H2 itulah. Itu adalah target equation kita. Step yang kedua, rearrange, maksudnya kita kena sama ada kita kena reverse ataupun kita kena multiply. Tengok pada kesesuaian target equation kita. Step nombor 3, add the equation. Nombor 4, total up. Okey, so kita tulis yang target equation dulu adalah 2 karbon plus dengan hydrogen gas dapat C2H2. Okey, so nak masuk step 2 lah ni, iaitu kita kena rearrange sama ada reverse ataupun multiply. Kita tengok equation yang pertama. Okey, yang pertama ni C2H2. Okey, kita nak C2H2 ni berada di sebelah produk sebab kita nak biar sama dengan target. Target ni sebelah produk kan. Jadi equation pertama kena reverse. So, equation 1 reverse. Reverse jadi produk akan jadi reaktan lah, iaitu 2 mol carbon dioxide plus dengan H2. C2H2 akan jadi produk lah. Sebab kita nak biar sama kedudukan dengan target. Jadi, nilai entalpi tu akan jadi daripada negatif ni akan jadi positif 1299.6. Terusnya, karbon. Kita tengok yang karbon ni pula. Karbon kena 2 mol. Okay, tengok equation yang kedua. Equation kedua, karbon ini 1 mol. Jadi, equation yang kedua tu kita kena multiply dengan 2 supaya dia jadi 2 mol karbon. 2 karbon solid plus dengan 2 mol. Nilai entalpi tu kita kena darab 2 juga. So, 2 darab, kita tak reverse kan. Jadi, negatif sign tu kekal 393.5. Okey, kita tengok equation 3. Equation 3 ni ada hidrogen. So, nampak hidrogen ini dia 1 mol saja kan. Dan memang hidrogen kita nak memang sebelah reaktan. Jadi, equation 3 ni tak perlu buat apa-apa. Salin sajalah. Hidrogen dapat 1 mol H2O. Okey. Salin saja dah ni. 285.9. Okey, kemudian step yang seterusnya, yang ketiga ni dia kata add the equation. So, kita add maksudnya kita kena tambahkan semua equation ni to obtain the target equation. Okey, macam mana nak tambah? Nak tambah ni maksudnya macam kita kena tengok, kita highlight equation yang pertama C2H2 memang sebelah
sebelah produk sama macam yang ini. Kemudian kita nak hidrogen. Mana hidrogen? Hidrogen sebelah reaktan. Okey, betul, sebelah reaktan. Karbon kena 2 mol dan sebelah reaktan. Okey. Yang main highlight tu akan turun kat bawah lah. Ya, mesti kena sama dengan target. Jadi yang tak highlight tu kena buat apa? Yang tak highlight tu kita kena cancel. Okey, cancel 2 mol carbon dioxide tolak dengan 2 mol carbon dioxide. Kenapa kena tolak? Sebab ini sebelah reaktan. Yang carbon dioxide bawah ni, equation kedua ni adalah sebelah produk. Jadi boleh tolak. Okey, H2O ini pun tolak yang ini. Kemudian oksigen gas. Oksigen 2 tambah 1/2 jadi 2.5. Okey, boleh tolak dengan 5/2 ni adalah 2.5 juga sebenarnya. Jadi kita boleh tolak. Okey, bila kita tolak tinggal yang kita nak target equation tu. So tu H2 gas. Okey. Yang ini pula kita tambah sajalah 1 positif 1299.6 tambah dengan ni darab dulu, tambah nanti bila kita calculate dapat 226.7 kilojoule per mol. Okay. Sama dengan final answer. Ya, kita pergi pada example 2 pula. Untuk example 2, target equation dia adalah yang ini. Di mana chemical equation dia tak bagi. Awak kena bina sendiri. Okay. Sekarang kita kena bina target equation dia dulu, iaitu enthalpy of formation for C2H6. Okay. Definition enthalpy of formation adalah heat change when 1 mole of a compound. So, compound ini merujuk kepada C2H6 form from its element in their most stable state under standard condition. Jadi, 1 mole of kena C2H6 ni kena 1 mole kat sini. Dan dia punya phase dia adalah gas lah. Okay. 1 mole tu terbentuk daripada elemen dia. Elemen apa? Elemen karbon. Okey, solid, dan juga H6 ni adalah elemen daripada hidrogen gas. Jadi kita kena kekalkan 1 mol di sini supaya dia follow definition enthalpy of formation. Yang kita kena adjust adalah yang sebelah karbon dan juga hidrogen. Jadi 2 mol karbon sama 3 mol hidrogen gas. Okey, dapatlah target equation kita. Dulu ini adalah equation 1, 2 dan 3. Okey, label macam ni senang sikit lah. Equation 1 kita kena darab dengan 2. Sebab kita nak 2 mol karbon. Tapi equation 1 ada 1 mol je karbon. Equation yang kedua kita kena darab dengan 3. Okey. Kemudian equation yang ketiga kita kena reverse. Dah darab 2 untuk equation 1, darab 3 untuk equation 2 dan equation ketiga kita dah reverse, akan jadi begini. Okay. Kemudian kita highlight. Dapat tak target tu? Okay. 2 mol karbon, 3 mol hidrogen, 1 mol C2H6. Jadi yang 2 tambah dengan 3/2 akan dapat 3.5. Sama juga dengan 7/2 ni adalah 3.5. Boleh tolak. 2 mol carbon dioxide, 2 mol carbon dioxide, 3 mol air, 3 mol air. So, betul lah step kita buat tadi. Dapat ikut target equation. So, salin balik target equation kat bahagian bawah. Kemudian, kira nilai enthalpy di atas ini. Okey, akan dapat negatif 84 kilojoule. Kenapa kena letak per mol? Sebab soalan nak enthalpy of formation. Jadi, kena ada per mol. Sebab definition dia kata 1 mol ini. Example 4 mencabar sikit sebab dia bagi dalam bentuk macam ni. Awak kena tulis thermochemical equation sendiri. Ini agak mencabar. Write your
own. Thermochemical equation. Target dia adalah ini. Target dia. Okay, sama juga dengan definition yang atas tadi, example kat atas tadi, dia nak enthalpy of formation juga kan. Jadi kat sini kita tukar compound ini adalah butane. Okay. Butane ni adalah C4H10. Kena 1 mole. Is formed from its element. Element apa? Carbon. Dan juga ini carbon dan juga plus dengan hydrogen. Ni nampak ni, ini carbon, ini hydrogen. Ada berapa carbon? 4 mol. Jadi kita letak 4 kat sini. Hydrogen 10, jadi kena darab 5. Okey, dah dapat dah target. Kemudian kita kena bina equation 1, equation 2, equation 3 sendiri. Okey, kita mula dengan equation 1. C ni merujuk kepada C kecil ni merujuk kepada combustion. Jadi, combustion of C4H10. Combustion adalah dalam in excess oxygen. Akan dapat carbon dioxide dan juga air sahaja. Kemudian awak kena balance lah. Okay, kita buat enthalpy of combustion untuk equation kedua pula. Dan yang ketiga. Okay, dah dapat. Kemudian kita kena biar sama dengan target equation. C4H10 ni sebelah produk. Tapi yang equation 1 ni sebelah reactant. Kita kena reverse equation 1. Kemudian carbon dioxide kita nak ada 4 mol. Jadi equation 2 ni kena darab dengan 4. Manakala hydrogen kita nak 5 mol, jadi equation 3 ni kita kena darab dengan 5. Okay, kita dah reverse equation 1. Nampak nilai ni daripada negatif dah jadi positif. Kita buat yang equation 2 dan 3 pula. Okay, step seterusnya kita highlight. Ada tak target equation kita? Okay, C4H10 sebelah produk. 4 mol carbon sebelah reactant. 5 mol hydrogen sebelah reactant. Yang lain kita kena cancel out. 5 mol H2O. 5 mol H2O ini liquid 5 mol H2O. 4 mol carbon dioxide. 4 mol carbon dioxide. Okey, kat sini rupanya kita tak balance tadi. Okey, kita nak 1 mol oksigen je kan. Jadi kat sini kena letak 1/2. Okey, bila darab dengan 5 akan dapat 5/2. 4 darab 2, 8 tambah dengan 5 oksigen. Jadi 13. Cukup. Alhamdulillah. Jadi kita combine. Okey. Dan yang nilai ini kita kira. Dapat negatif 129 kilojoule per mol. Sebab soalan nak enthalpy of formation for butane untuk 1 mol. Okey, ini Hess law kaedah yang kedua iaitu energy cycle method. Step 1, identify the target equation. Ini adalah target equation kita. Okey, step yang pertama kita kena tulis ke atas ni dulu target equation kita. Okay, step yang ketiga dia kata build up the energy cycle. Macam simple je step 2 ni kan. Tapi sebenarnya agak mencabar. Kita label ini equation 1 dan 3. So kita tengok one by one. Okay, start dengan 2 mol carbon. 2 mol carbon yang ini 1 mol kan. Jadi equation 2 ni kita kena darab dengan 2. Ini akan jadi darab 2 lah. Okay, bila darab 2 akan dapat 2 mol carbon sama macam kat sini. Dan dapat 2 mol oksigen. Okey, lepas tu carbon dioxide akan jadi 2 mol carbon dioxide. Kita turun bawah sikit. 2 mol carbon dioxide ni kena turun. Cycle dia macam ni. Kena turun bawah. 2 mol carbon dioxide. Lepas tu kita tengok hydrogen pula. Hydrogen ini 1 mol. Jadi equation 3 ni kita tak perlu darab apa-apa. Okey, follow sajalah.
turun bawah. Okey, H per 2 oksigen dapat H2O. Okey, last sekali kita tengok equation yang pertama. Equation yang pertama ni C2H2 bertindak balas dengan 5 per 2 oksigen. Okey, plus tu tak perlu tulis pun sebab plus tu berada di atas arrow. Okey, 5 per 2 oksigen dapat 2 mol karbon dioksida, 1 mol H2O. Nampak ni? 2 mol karbon dioksida, 1 mol H2O. So, ini adalah produk kepada combustion of C2H2 iaitu yang equation 1. Jadi begini. Tapi belum siap lagi cycle ni. Bila awak tengok arrow, kita nak nilai entalpi di sini. Okey, nampak tak dia punya arrow ni macam berlanggar kan? Tak boleh, dia kena semuanya ni kedua-duanya turun bawah dan naik atas. Jadi kita kena reverse equation. Satu equation akan jadi negatif, 1, 2, 9 akan jadi positif. Arrow kat bawah tu pun kita kena ubah jadi naik atas. Begitu. Dari segi bilangan oksigen kan, 2 oksigen tambah dengan 1 per 2. Maksudnya 2 tambah setengah jadi 2.5. Sama tak dengan 5 bahagi 2 dapat 2.5 kan? Okey, jadi cancel. Kemudian kita letakkan nilai atas arrow tu. Okey, madam dah letakkan nilai entalpi pada yang warna merah tu. Kemudian kita just tambahkan. Okey, 99.6 sama dengan target equation kita nak cari. Akan dapat positif 226.7 kilojoule. Letaklah kat atas ni sama dengan 226.7 kilojoule. Jadilah bentuk energy cycle. Example 2 ni mencabar sebab thermochemical equation awak kena bina sendiri. So, kita bina dulu ya. Okay, dah ada target. Kemudian, dah siap semua thermochemical equation dan dah balance. Kemudian kita buat energy cycle. Bermula dengan paling atas tu adalah target equation dulu.